Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama saya Anissa Daulas dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 25 Disember. Kita mulakan dengan perkembangan fenomena air pasang besar dan banjir di Sabah. Setakat 4 pagi, jumlah penduduk ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS terus meningkat kepada 987 orang melibatkan 255 keluarga di 3 daerah. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, bilangan penduduk terjejas di Pitas kini berjumlah 721 orang daripada 163 keluarga. Kesemuanya ditempatkan di 6 PPS antaranya Dewan Kampung Mempakad, Dewan Terbuka Kampung Rasob dan Dewan SMK Pinggan-Pinggan. Di Kota Kinabalu, jumlah penduduk terjejas kekal 54 penduduk daripada 15 keluarga yang ditempatkan di Dewan Muhibah Sembulan. Manakala di Kota Belud, trend pemindahan penduduk meningkat dengan 212 penduduk melibatkan 77 keluarga berada di PPS Dewan SJKC Chung Hua dan SK Pekan. 54 laporan diterima Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Pitas berhubung fenomena air pasang besar di daerah itu. Sehingga kini kejadian tersebut menjejaskan kira-kira 721 penduduk melibatkan 163 keluarga. Pasukan lapangan untuk kerja-kerja menyelamat telah pun dibuat. Fenomena bencana akibat ombak ini adalah yang terbaru setakat ini. Dan Pitas daerah yang pertama dilanda. Jadi untuk itu kita telah mempersiapkan apa-apa keperluan untuk kita punya PPS dan kelengkapan yang diperlukan untuk keselamatan. Kita akan persiapkan. Kita akan panjangkan perkara ini kepada peringkat negeri. Nahalan turut meninjau ke beberapa buah PPS selain melawat rumah sekitar Dewan Kampung Mempakad Laut yang musnah akibat dipukul ombak besar. Itu rumah saya rubuh, tidak ada apa-apa barang pun dapat kasih selamat. Berapa orang di dalam? Sama cucu-cucu saya lah, anak saya 7 orang. Saya harap kerjaan bagi bantuan rumah lah. Masa kejadian tu saya bawa anak saya pergi hospital. Sekali saya pulang memang orang cakap tiada sudahlah. Memang runtuh sudah semua. Tidak dapat ambil apa-apa. Ya first time lah, anak lagi ada masalah. Sementara itu, penduduk terjejas banjir di Kampung Lebak Engat, Kota Belud berharap kerajaan dapat memberi perhatian untuk mempercepat pembinaan benteng sungai sebagai mitigasi banjir di kampung berkenaan. Ini kerana penduduk terjejas turut berhadapan dengan kemusnahan hasil tanaman setiap kali banjir melanda. Waktu menyelamatkan budak lah, aku tinjak batu kan tajam sewaktu tu air banjir bah. 7 lebih kami kena selamat mungkin kurang lebih jam 10 begitulah. Malam lah. Yang dulu punya ada juga besar lah, tapi ini dia besar daripada selalu lah. Penjami itu tebing sungai, kalau boleh kena bikin lah. Saya sedih. Tanaman saya banyak yang tidak diselamatkan. Tanaman saya seperti terung, cili, banyaklah. Itu saja untuk perbelanjaan anak-anak saya. Banjir kali ini memang mencemaskan. Sampah-sampah tu macam besar-besar macam perahu sudah. Semalam tu anak aku pun macam hampir aku tidak dapat berjalan sebab tu bergegar sudah kan badan tu. Mereka ditemui ATM di Pusat Pemindahan Sementara Dewan SJKC Chung Hua, Kota Belud. Dalam pada itu, Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Kota Belud siap siaga hadapi sebarang kemungkinan pertambahan PPS. Sikap toleransi dan menghormati kepercayaan kaum lain perlu dipupuk dan dipelihara demi keamanan negeri ini khususnya dan Malaysia. Amnya yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dalam perutusan perayaan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023 di Istana Sri Kinabalu berkata kepelbagaian budaya dan perbezaan anutan agama penduduk di Sabah satu khazanah istimewa yang harus dipertahankan.
Ia penting demi menyemarakkan perpaduan dalam kepelbagaian dan mengelak sebarang bentuk provokasi kaum dan agama yang akan merugikan semua pihak. Perpaduan dan hubungan harmoni antara pelbagai kaum adalah penting dalam menghadapi pelbagai ancaman dan cabaran. Seterusnya menjadi kunci kepada pembangunan yang pesat. Tun Johar mengingatkan masyarakat untuk terus memperkukuh perpaduan dengan saling bertukar-tukar ucapan selamat di samping berziarah dalam kalangan keluarga dan sahabat handai. Rakyat juga diingatkan untuk mengekalkan penjagaan kendiri dan mematuhi prosedur operasi standard bagi mengekang penularan COVID-19 selain berbelanja secara berhemah. Melangkah ke Tahun Baharu 2023, Tun Johar menggesa rakyat berusaha gigih selain melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran sebagai persediaan menghadapi cabaran mendatang. Sabah merupakan sebuah negeri yang kaya dengan pelbagai sumber, menyediakan banyak peluang dan potensi untuk diterokai. Ini sudah tentu lebih mudah direalisasikan untuk kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau juga meminta rakyat untuk sama-sama berdoa agar ekonomi negeri dan negara segera pulih, dilimpahi pembangunan dan terhindar daripada persengketaan dan bencana alam serta sentiasa hidup aman dan harmoni. Dalam pada itu, kerajaan negeri menzahirkan ucapan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang tidak dapat menyambut Krismas dan Tahun Baharu tahun ini demi menjalankan tanggungjawab berkhidmat kepada negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata penghargaan itu wajar diberikan kerana petugas barisan hadapan telah bekerja tanpa jemu dalam melindungi masyarakat. Dalam masa sama, beliau berharap rakyat negeri ini terus mengukuhkan perpaduan. Jelasnya, rakyat perlu menyingkirkan sebarang bentuk ketidaksefahaman yang mampu memecah belahkan perpaduan sedia ada. Saya mendoakan terbaik kepada semua rakyat Malaysia di Sabah semasa meraihkan sambutan Krismas dan Tahun Baharu. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang melimpah ruah yang dikurniakan kepada negeri kita. Beliau berkata demikian dalam perutusannya sempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023. Datuk Haji Ji menambah, sepanjang tahun ini Kerajaan Sabah telah berjaya meraih hasil sebanyak 6.18 bilion ringgit sekaligus membuktikan kerajaan negeri berada di landasan yang betul. Katanya kejayaan itu juga menunjukkan kerajaan negeri telah melakukan yang terbaik di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berhasrat memperkasa program keusahawanan siswazah di negara ini. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata ini penting bagi melahirkan lebih ramai usahawan siswazah sekaligus memacu aktiviti ekonomi khususnya perusahaan kecil dan sederhana IKS. Mungkin ada cabaran yang dihadapi oleh siswazah ini dan ini yang saya mahu berjumpa dengan mereka dan seterusnya melihat bagaimana program keusahawanan siswazah ini dapat diperkasakan. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Graduasi Program Bimbingan Institut Keusahawanan Negara INSCAN melibatkan 52 usahawan di Kota Kinabalu. Kesemua usahawan terbabit menerima bimbingan daripada INSCAN melalui program INSCAN Bumi Putra Business Coaching IBBC. Menurut Datuk Iwan, industri IKS berpotensi besar memandangkan 47% pekerjaan yang diwujudkan di negara ini disumbangkan oleh usahawan IKS. Justru rakyat khususnya belia diajak menceburi bidang keusahawanan yang bukan sahaja berupaya menjaga pendapatan sendiri, malah mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus mengurangkan kadar pengangguran. Umat Islam dinasihati sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah seperti perlakuan, perbuatan atau percakapan baginda dalam kehidupan seharian. Ini kerana sunnah Rasulullah yang merupakan peninggalan baginda mampu memberi ilmu serta kefahaman agama sekiranya diamalkan. Kalau kita amal sunnah Nabi SAW, itulah yang perlu kita adaptasi ataupun kita amal dalam kehidupan kita. Sama ada bersama keluarga,
sama ada bersama sahabat-sahabat kita, sama ada kita berada di pejabat, bersama bos atau bersama staf. Bila kita amal sunnah Nabi, insya-Allah selamat dunia akhirat. Beliau ditemui RTM selepas jelajah atar Nabawi di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi penganjur jelajah atar Nabawi Datuk Pangeran Haji Abdul Rahman Galpam bercadang menganjurkan jelajah atar Nabawi pada skala lebih besar pada masa akan datang. Jadi apa yang saya dipahamkan, kerajaan mengalu-alukan agar program ini kita buat secara besar-besaran peringkat negeri Sabah insya-Allah masa akan datang. Jadi mudah-mudahan program seumpama ini kita dapat lakukan untuk kebaikan semua masyarakat Islam, khususnya masyarakat di Sabah ini. Jelajah atar Nabawi yang dilaksana sejak awal Disember di Sandakan dan Kota Kinabalu turut diadakan di Masjid An-Nur Tuaran bermula semalam, manakala di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu bermula hari ini hingga Selasa. 50 kanak-kanak menyertai program khatan perdana anjuran Masjid Al-Falah Kepayan. Program tahunan ini merupakan salah satu usaha mengimarah masjid sebagai pusat sehenti bagi umat Islam. Program khatan perdana anjuran Masjid Al-Falaq inilah yang kali yang kedua. Yang pertama dulu dalam tahun 2018. Jadi ini yang kedua dan insya-Allah program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dan kita akan teruskanlah. Terima kasihlah atas bantuan daripada pihak Masjid Al-Falah karena membantu meringankan beban kepada ibu bapa lah. Alhamdulillah saya bersyukur sebab meringankan beban dan semuanya ditanggung. Lebih-lebih lagi macam orang macam saya ibu tunggal. Harap dilanjutkanlah untuk kebaikan semua. Program bermula awal pagi hingga ke petang ini diserikan dengan kehadiran pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu yang menyiram air ke arah peserta sekaligus menghilangkan rasa gemuruh kanak-kanak. Baik, perkembangan berita pagi Sabah edisi Ahad 25 Disember berakhir di sini. Sebelum berpisah, kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari Natal dan Tahun Baharu 2023. Saya Anissa Daulas. Assalamualaikum dan salam hormat.